Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang dimati Tuan Musi Surau dan seluruh jawatan para ustaz yang ada di sini, para jemaah Surau Takaful yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Didoakan agar semuanya dikurniakan kekuatan iman, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, serta sentiasa ditaufikkan untuk melakukan amal ketaatan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang diberkati di sisi Allah. Pertemuan kita ini pertemuan yang diredai oleh Allah. Bahkan pertemuan sebegini, pertemuan dalam majlis ilmu, ada satu perkara yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya serta para malaikatnya yang memayungi sehingga ke arsy Allah SWT meredai di atas apa yang kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi, terlebih dahulu saya ucap banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk hadir bersama dengan jemaah untuk kita isikan masa rehat kita ni, tuan-tuan. Dan sebenarnya masya-Allah jemaah yang boleh ada dalam waktu begini ni kira memang hebat lah. Waktu begini orang pergi lunch kan, pergi release, pergi tenang-tenang kan, selepas penat kerja. Tapi kita di sini alhamdulillah Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk sediakan sikit masa berada dalam majlis ilmu, dan dengan niat kita juga menunggu-nunggu untuk mendirikan solat zuhur secara berjemaah. Sesungguhnya bertuah dan beruntung orang-orang yang menunggu-nunggu waktu solat, kerana sebutlah hadis sahih, orang yang duduk dalam keadaan menunggu waktu solat ini, malaikat mendoakan kepadanya keampunan dan kerahmatan. Ibadah yang senang duduk saja, tuan-tuan, dan didoakan oleh para malaikat Allah. Dia doa apa? Malaikat doa macam mana kita doa kepada mayat yang meninggal dunia tu, malaikat mendoakan kepada kita yang hidup ni. Saya sebut ni nak bagi senang ingat. Dan Sahih Bukhari diceritakan bahawa orang yang duduk dalam satu tempat dalam rumah Allah menunggu waktu solat, malaikat mendoakan dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kita doa kat mayat macam mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu kan. Cuma tak adalah wa'afihi wa'fu anhu. Dia disebut dalam hadis Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan orang ini, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi tuan-tuan, permohonan pengampunan dan kerahmatan ini dua benda yang sangat diperlukan oleh orang yang hidup, dan lebih-lebih lagi lah bila jadi mayat nanti. Jadi tuan-tuan ya, jadi doa-doa pengampunan dan doa kerahmatan ini sangat dihajatkan oleh kita. Kalau kita belajar juga dan doa-doa Nabi SAW, banyak Nabi mengajar kepada sahabat-sahabat dia supaya minta kerahmatan dan pengampunan di sisi Allah. Baik tuan-tuan yang dikasihi, insya-Allah pada hari yang mulia ini pertemuan kita insya-Allah sebagai perkongsian lah pada diri saya dan jemaah yang dikasihi. Saya sendiri juga ambil manfaat di atas apa yang kita kongsikan di sini. Bila saya bersama dengan tuan-tuan, saya kena baca kitab, saya kena dapatkan terlebih dahulu kefahaman daripada kitab ini, kemudian baru kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi manfaat juga kepada orang yang menyampaikan ini dan kepada jemaah yang dikasihi. Jadi insya-Allah kita bercadang untuk sama-sama ulang kaji lah tuan-tuan ya, tentang zikir dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut ulang kaji ni barangkali tuan-tuan dan dikasihi pernah dengar, dah pun belajar ya. Cuma mungkin hari ni kita nak tengok sikit daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran, daripada tulisan para alim ulama. Baik tuan-tuan, di tangan saya ni ada satu kitab yang disebut dengan kitab Fiqhu Al-Ad'iyati Wal Azkar, fiqh doa dan zikir daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, yang menghimpunkan
bagaimana kita cuba untuk memahami tentang fiqh doa dan fiqh zikir. Namun fokus kita adalah kepada sedikit sebanyak tuan-tuan kerana cerita kita ni panjang, tentang kepahaman macam mana kita nak berzikir, berdoa, beramal dengan zikir dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya tuan-tuan zikir dengan doa waktu sekarang ni? Saya duk perhati ketika dan saat ini, waktu-waktu kita berada pada zaman begini tuan-tuan, sesungguhnya kita sangat-sangat berhajat kepada doa dan zikir, ya. Kerana kita tengok di luar sana, tak kira orang kerja ke orang tak kerja ke, ya, orang kerja dia stres dengan cara dia, dia sakit jiwa dengan cara dia. Orang tak kerja, tuan-tuan tanya seluruh rumah kaum ibu, ya, ataupun kawan-kawan kita yang tak ada kerja, ya, dia ada tekanan dia ada depression, dia ada anxiety dia. Dan benda-benda ni dunia moden mengkaji dia. Bukan masa Covid, lepas Covid ni pun tuan-tuan kalau tengok dalam kajian, orang bekerja ke, orang tak bekerja ke, remaja ke, sesiapa pun terdedah kepada tekanan jiwa dan perasaan. Siapakah yang boleh kontrol jiwa dan perasaan kita? Dialah Allah SWT yang hanya boleh kontrol kita, boleh tolong kita. Dan perkara itu diajar oleh Allah kepada Rasulnya dengan jalan, ingat dia dengan jalan zikir, ingat dia dengan jalan doa. Cuma umat diuji dalam keadaan bila mana dia mencari doa dan zikir, kadang-kadang dia tersasar. Ada orang kerana sebab dia nak zikir ratus ribu. Ini pengalaman peribadi saya sendiri tuan-tuan. Abang saya, ya. Masa saya balik belajar tu, dia datang, masa saya habis belajar, dia jumpa dekat rumah, dia sembang, Salahuddin, boleh tak share dengan abang doa-doa dan zikir yang kamu belajar? Dan dia kata abang pun ada belajar juga zikir dan doa. Zikir-zikir yang zikir Tok Guru ajar ni, dia kata kena duduk dalam gua kena ribu-ribu, dan kena tinggalkan solat fardu, solat Jumaat ni. Jadi kita kadang kesian tuan-tuan. Itu dah lama, berapa puluh tahun yang lalu. Dan sekarang ni tuan-tuan, saya kebetulan sekarang saya bertugas di Lembaga Zakat Selangor, dan kami agak rapat juga dengan Jatuh Kuasa Fatwa kerana ada bentang paper. Dan selalu juga dapat peluang kumpul dengan orang-orang nak bentang paper dalam Jatuh Kuasa Fatwa. Sebelum present paper dekat luar ni, duduk dengan para asatizah, ustaz-ustaz, pakar-pakar, doktor-doktor, masing-masing dengan kajian. Dia bawa kajian yang ni pasal ajaran sesat gini, ajaran sesat begini, dan kita dapat tengok. Dahsyat juga sekarang tuan-tuan, amalan yang pelik-pelik. So atas dasar itulah saya rasa kena kita bagi tahu masyarakat yang dikasihi, yang tercari-cari macam mana nak tenang jiwa, bagaimana nak dekatkan diri dengan Allah. Kita kena to replace, kena sediakan satu alternatif, dan sebenarnya bukan alternatif, benda tu yang patut dipegang, amalan-amalan yang betul-betul datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesiannya masyarakat, sebab kadang-kadang dia tak dapat yang tu, dia dapat yang lain dulu. Ni tuan-tuan, banyak juga pengalaman peribadi saya dekat kampung, jumpa dengan perkara-perkara demikian. Baik, supaya kita tidak tersasar jauh, saya rasa kita nak bagi banyak pada tuan-tuan pada hari ini yang mana sempat. Jadi kita cuba go through sikit sebanyak tulisan para ulama. Tuan-tuan, hamba Allah depan ni hanya tolong pindahkan maklumat saja. Tak ada apa pun, semua daripada kitab saja. Saya tukang sampai saja tuan-tuan. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita mulakan dulu dari sudut bagaimana Allah SWT seru hamba dia, kita semua tuan-tuan, supaya ingat Allah banyak-banyak. Hari ni kalau boleh jemaah surau pada hari ni, balik nanti tuan-tuan ingat ayat ini, ya, untuk dijadikan kita punya pegangan kita hari-hari kena pegang. Dalam suratul Ahzab ayat 41. Nanti tuan-tuan cari surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Taala seru kita. Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Baik tuan-tuan, kalau belajar ilmu tafsir, Ibn Abbas kata bila mana kamu dengar Allah seru wahai orang beriman, far'u sam'ak. Dia kata dengar molek-molek, dengar baik-baik. Akan ada kebaikan yang Allah Taala suruh, dan jika ada larangan itu adalah untuk kebaikan kamu juga. Jadi tuan-tuan, bila Allah seru wahai orang beriman, kita setiap kali baca Al-Quran, dengar aja orang baca ke ataupun kita baca, kita lihat ayat Allah yang mengatakan wahai orang beriman, cepat-cepat kita berasa, ya Allah, mudah-mudahan aku ini adalah orang yang beriman kepada-Mu ya Allah, dan aku nak ambil manfaat apa yang Kau nak bagi tahu. Allah Taala sebut kepada kita, wahai orang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah. Tuan-tuan, itu kita sedia maklum, kita selalu dengar. Cuma ayat ini di-emphasize kat mana? Zikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Dengan ingatan, zikran, ingatan, sebutan, katsir. Ini perkataan Arabic, insya-Allah boleh ambil sikit. Katsiran, dengan ingatan yang banyak.
Ulama bahas tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab dari sudut perbincangan berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, ada tak jumpa ayat Allah suruh solat banyak-banyak? Ada tak Allah suruh buat haji banyak-banyak? Sedekah banyak-banyak? Secara khusus sebut kasiran itu tidak ada, melainkan hanya dalam bab zikir. Bahkan zikir ini tuan-tuan, dia cross semua situasi. Orang kaya, orang tua, orang miskin, orang muda, orang tua, orang susah, budak, siapa-siapa pun, orang sakit, orang sihat, semua orang boleh buat. Sebab modal dia tak banyak, dekat lidah dan hati saja. Dalam pada tu pun tak ramai orang dapat kasiran, tak dapat banyak. Itu satu. Kemudian ada orang dapat banyak, macam mana saya sebutkan tadi, tapi dengan jalan yang menyeleweng, jalan yang tidak betul. Adakah Nabi suruh berzikir dengan zikir banyak lalu kamu meninggalkan kehidupan kamu? Ta'attalatid dunya, terhenti dunia ni. Itu sebab dia fokus untuk ibadah. Yang ni Sayyidina Umar masuk dalam Masjid Nabawi, dia marah perempuan ni. Dia kata bukan cara ni kamu ingat Allah, ingatan banyak-banyak. Al-Quran ada sebut tentang ingatan banyak-banyak dan ditafsirkan oleh tafsiran para ulama. Ibnu Abbas ada tafsirnya, Ibnu Salah ada sebut siapakah orang-orang yang dicirikan sebagai orang yang ingat Allah banyak-banyak. Baik, kalau sempat kita sebut, kalau tak sempat kemudian tuan-tuan. Cuma ayat ni saya nak beritahu jemaah, marilah kita pegang ayat ini. Allah suruh kita ingat dia dengan ingatan yang banyak-banyak. Ingatan Allah banyak-banyak ni dalam bentuk satu zikir dan satu juga dalam bentuk doa. Jadi tuan-tuan, bila orang selalu banyak doa pada Allah, every single step dalam hidup dia, dia bangun tidur, celik mata je, dia berdoa kepada Allah. Doa apa jemaah? Cuba baca tengok surau sini, doa bangun tidur. Boleh baca tuan-tuan? Alhamdulillahillazi. Baik tuan-tuan, terima kasih banyak. Yang tu kita kata silibus pasti taska tadika. Boleh tuan-tuan. Tapi doa itu bukan level tu, tuan-tuan. Cuma silibusnya di situ. Doanya adalah taraf doa Rasulullah SAW. Kita angkat tinggi. Kalau level tu pun ayah tak baca, tak tahu nak kata level mana. Mak dia pun tak tahu level mana. Itu paling kurang. Kalau upgrade sikit, tuan-tuan tahu tak Nabi ada ajar doa lain masa bangun tidur? Celik mata kita kena baca untuk teringat Allah. Apa dia? Kita mulakan dulu tuan-tuan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada ajar satu doa yang sangat power, yang menyentuh jiwa kita setiap pagi. Bila kita bangun tidur, kita puji Allah. Selain kita kata tadi pun dah power dah tuan-tuan, mengajar kita bahawa Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, ba'da ma amatana, selepas dia mematikan kami. Doa ini daripada hadis yang sahih memberitahu bahawa kita malam tadi ini kita memang mati. Cuma ulama sebut dalam perbahasan dipanggil mautatus sughra, mati kecil. Celik mata boleh nampak anak bini lagi, itu dia panggil mati tadi, mati kecil. Ya, kalau bangun tidur sebut kepada bini kita, yang malam tadi abang matilah. Tuan-tuan sebut dia, mana abang mati, elok je berkerah kan. Sebenarnya kalau mu belajar mati, nampak power mengaji sikit tuan-tuan. Ni sebenarnya mati. Tapi kalau celik-celik mata nampak muka nakir, itu dia panggil mautatul kubra, mati besar. Tak dengar ada suara anak bini, tengok muka nakir, kelipuk-kelipuk muji mata, nak kena balon waktu tu. Tuan-tuan. Jadi itu panggil mati besar. Mati malam tadi adalah mati kecil, dipanggil mautatus sughra, mati kecil. Dan kita bangun, kita puji Allah, wahai Allah, aku pujimu kerana kau menghidupkan aku selepas kau mematikan aku. Dan kita dilatih tuan-tuan supaya kita tahu ke depan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya aku akan kembali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, wa ilaikan nusyur. Tuan-tuan, kita nak kata kepadanya, ya Allah, kepadamu aku akan kembali. Tuan-tuan, kalau Stephen Covey ajar kena begin with the end of mind, kena start, kena ada objektif hidup, kena ada plan. Islam ajar bahawa kita juga ada plan ke depan. Kita akan pergi bertemu dengan Allah. Kalau orang tahu dia akan jumpa dengan Allah pada hari kiamat, adakah dia nak buat benda tak baik lagi? Setiap pagi kalau dia bangun, dia set. Ini orang panggil baca doa dan dia faham. Adapun umat kita sekarang, masyarakat, dia baca dia tak faham. Baik tuan-tuan, itu secara sepintas lalu saya suka nak sebut doa Rasulullah SAW. Selain daripada itu adalah satu doa juga diriwayatkan bahawa Nabi kata, Alhamdulillahillazi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang bagi aku afiat, bagi aku sihat pada jasad aku. Orang Melayu pun kata jasad kan tuan-tuan. InsyaAllah tu boleh hafal ni. Jasad itu disebut dalam bahasa Arab. Segala puji bagi Allah yang bagi afiat pada jasadku ini. Waradda alayya ruhi, dan Allah telah mengembalikan roh ke dalam diriku. Yang ujung tu hebat tuan-tuan. Wa adzina li bi zikrihi, dan dia telah memberi izin untukku mengingatinya. Jadi tuan-tuan, kita boleh ingat Allah, ingatlah Allah yang bagi izin. Berapa ramai orang bangun tidur kelang kabut pergi kerja, meninggalkan solat subuh ataupun melewatkan solat subuh ataupun mengqadakkan subuh.
Macam-macam style pun ada. Saya masa tugas kat bank, satu bank dulu, ada seorang hamba Allah datang dekat saya. Dia kata, Ustaz, saya kalau sembahyang subuh memang tak dan, saya qada. Ya. Kemudian Zuhur pun kadang tak dan, Ustaz. Meeting back to back, lunch dan pula lunch tu. Dia balik memang kalut, Ustaz. Masuk pukul 2 bos panggil. Meeting rapat asar. Apa asal tuan? Lepas tu tak dan, kata. Habis abang buat macam mana? Saya main kat rumah, Ustaz. Subuh, Zuhur, asar dia qada. Dia konon-konon dia nak qada lepas maghrib. Sampai rumah dia penat, dia exhausted, dia tak larat. Ya, dia lepak, dia padam terus depan Netflix, dia padam. Sambil-sambil blare-blare duk berasa nak bagi lega sikit. Sedar-sedar dia kata, Ustaz, alhamdulillah ana bangun tahajud tengah malam. Oh, kemah orang ni. Dia bangun tahajud tengah malam dan saya pun mula mengqadakan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Terbaik tak tuan-tuan? Mantap ni. Jadi dia nak tahu masyarakat kita, mereka tidak tahu. Tuan-tuan, kita kadang-kadang saya pun betul ke hamba Allah ni? Jadi kita jumpa orang-orang yang kalau bahasa kasarnya jahil tuan-tuan. Dia kata, ya Ustaz, ni amalan saya. Habis takkan selalu macam tu. Malaikat boleh pakai kan jenis qada ni. Hari-hari jadi rutin. Na'udzubillah min zalik. So tuan-tuan, saya nak balik tadi, yang bagi kita izin untuk ingat Allah, yang boleh sembahyang on time ni, kena ingat selalu. Ya? Allah yang bagi kita izin. Kita kagum ada abang-abang yang rider ke, naik kereta ke, keluar subuh awal tuan-tuan, yang duduk jauh-jauh, berhenti tepi jalan, solat dekat R&R, dekat Petronas dan sebagainya. Konsisten dia. Kadang-kadang dia cari masjid. Ada yang saya jumpa, dia memang target sampai dekat di pinggir KL ni, dia duduk solat jemaah dekat masjid tu subuh. Dan ada yang keluar dengan isteri dan anak yang paju sekolah sekali. Rutin dia begitu. Kita rasa kagum Allah. Aku ni ustaz tak sampai hidup macam dia ni. Dahsyat dia train anak bini dia. Ni yang bagi izin itu adalah Allah. Tuan-tuan, okey, tak apa, fine. Hari kerja, hari cuti, Sabtu Ahad. Ya, berapa ramai juga orang Sabtu Ahad yang dia ni tak diizinkan oleh Allah untuk solat subuh on time. Ni yang solat tapi lewat. Subuh gajah ke dinasor, tak tahulah. Ada yang langsung tak solat, tapi dia boleh bangun tidur, dia boleh pergi kayuh basikal. Dan dia boleh jogging, dia boleh panjat bukit, dia boleh buat whatever dia boleh buat. Tapi yang itu untuk dekatkan diri pada Allah, untuk duduk di rumah Allah dengan kuliah subuh ke, solat subuh di surau ke, dia tak dapat. So di sinilah kita faham falsafahnya bila Nabi kata yang mengizinkan aku ingat dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ni tuan-tuan diajar, dilatih supaya kita train diri kita. Hari-hari kita sebut, lama kelamaan dia panggil mendarah daging dalam diri kita. Kita ingat, ya Allah, yang bagi aku izin untuk ingat kamu adalah Engkau ya Allah. Wa azina li bi zikri. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan rahmat Allah, saya takut tak sempat contoh yang lain. So dia panggil itu antara contoh-contoh doa Nabi SAW. Kalau balik-balik pada doa tadi, pada ayat tadi, Allah suruh kita ingat dia dengan ingatan yang banyak. Start celik mata je, kita sudah disuruh beramal dengan doa ini. Manakala satu lagi dia panggil zikir. Tuan-tuan, selain daripada doa, ada zikir. Apa beza doa dengan zikir? Sebagian ulama kata kedua-duanya sama. Doa pun ingat Allah adalah bentuk zikir. Zikir itu memang ingat Allah. Cuma dibezakan bila kata ad-du'a bermakna talab. Doa dengan maksud sesuatu benda yang kita sebut tu ada permintaan kita kepada Allah. Baik, kita ada mohon kepada Allah. Saya fokus juga untuk bangun daripada tidur. Doa Rasulullah tadi kita dah sentuh tuan-tuan. Ya, alhamdulillahillazi ahyana ni selalu kita baca. Cuma kita tambah sikit alhamdulillahillazi afani. Sebelum saya lupa, nanti jemaah kalau tak dapat tangkap doa-doa ni, tuan-tuan boleh je dapat dekat Google, tekan saja Perisai Muslim, buku Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim, Ustaz yang boleh baca ke Arab. Dekat situ doa-doa ni saya sebut. Selain daripada tu ada dalam Azkar Imam Nawawi. Azkar Imam Nawawi lagi banyak dia buat. Cuma Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim ini telah dipermudahkan dari sudut susunan dia. Baik, di dalam doa Nabi juga disebut, di dalam kitab Hisnul Muslim, di awal kitab tersebut dinyatakan selain Nabi berdoa, Nabi konsisten. Dalam hadis yang sahih juga Nabi berzikir kepada Allah. Celik bangun tidur, celik mata. Tuan-tuan, zikir ini senang sangat. Saya nak kempen agar semua jemaah boleh buat, ya. Iaitulah zikir yang telah pun kita baca setiap kali lepas solat. Cuma dibawa lebih awal. Ketika mana bangun daripada tidur, kita katalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan dapat yang ni? Ada tak yang tak hafal? Tak hafal jangan balik tuan-tuan ni, kita duduk sini. Semua orang dah hafal, cuma tak ada rezeki untuk teringat baca. Di sinilah dibezakan
orang yang mendapat rahmat Allah untuk teringat, mengingatinya dengan ingatan yang banyak, dan orang yang tidak terpilih. Ya Allah, masukkanlah kami di kalangan orang yang mendapat rahmat-Mu untuk ingat setiap kali bangun daripada tidur. Tuan-tuan, dia bukan takat itu sahaja. Dalam hadis yang sahih, Nabi sambung. Ini pun senang. Tuan-tuan, sebahagian riwayat baca dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada riwayat dia punya susunan dia berbeza. Ya? Kedua-duanya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Untuk senang, kita boleh ikut step yang kita dah baca selalu tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian sambung lagi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ni tuan-tuan dah hafal kan? Ya? Saya yakin ramai orang dah hafal. Cuma tak teringat nak baca ustaz. Nak teringat masa bangun tidur tu celik mata tak dan dah. Sebab kelang kabut nak kerja, pergi kerja. Tapi dalam pada tak dan tu sempat lagi buka handphone tu, dan lagi baca WhatsApp. Yang ni dan. Ya, dan lagi jenguk-jenguk TikTok sikit. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang Allah uji kita. Bukan oleh lah, saya sendiri pun tuan-tuan. Celik mata, tengok WhatsApp tu. Kan? Kau ustaz ni ada hantar WhatsApp ni, kena mari kuliah ni. Kita dah check kan, subuh-subuh dia bagi dah. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Very simple. Itu tergolong dalam kumpulan zikir Rasulullah SAW. Dan dia adalah benar datang daripada Nabi. Authentic, confirm datang daripada Rasulullah SAW. Hari ni kita nak kempen jemaah surau kalau boleh. Esok ni bangun tidur, tuan-tuan kita buat yang tu. Boleh semua jemaah muslimin dan muslimat, kaum ayah dan kaum ibu semua. Serta jangan lupa transfer knowledge ni, ilmu ni, sunnah ini kepada anak-anak kita. Cerita pada anak-anak kita sebelum tidur, panggil alo, angah, abi, ayah, umi, ibu nak ajar sikit. Bangun pagi esok baca begini. Tuan-tuan telah meninggalkan satu ilmu yang bermanfaat kepada anak anda tuan-tuan, yang menjadi insya-Allah bekal kita masa kita duduk dalam kubur nanti. Mudah-mudahan dia akan ada transfer amalan kita ni, pahala dia berterusan masuk dalam buku amalan kita. Tak perlu tunggu jadi ustaz, ustazah, kena ceramah dulu baru dapat kelebihan menyebarkan ilmu. Tidak. Apa yang kita dapat, terus bagi pada anak-anak kita. Baik tuan-tuan, seterusnya, menariknya dalam doa tadi, tuan-tuan dan dikasihi, Nabi SAW, lepas Nabi berzikir, Nabi baca doa pendek je. Ini pun saya suka nak sebut, yang saya kata nak kempen ni, supaya masyarakat kita buat hari-hari. Kalau tuan-tuan buat, saya pun dapat tumpang pahala sikit sebanyak. Kalau tuan-tuan nak pahala lagi, tuan-tuan cerita lagi pada orang lain. So kita punya MLM dakwah dan ni, pahala ni akan berterusan. Lagi ramai orang akan dapat. Nabi kata apa? 2 patah je. Tuan-tuan, Nabi kata Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Dalam riwayat kata Allahumma ghafirli, dua-dua boleh. Allahumma ghafirli pun boleh, Rabbi ghafirli pun boleh. Dapat tak yang ni? 2 patah je. Kalau tak dapat memang leceh tuan. InsyaAllah 2 patah je. Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada riwayat tambah billahil aliyil azim. Kemudian Rabbighfirli. Masya-Allah, jemaah dah dapat. Alhamdulillah. Rabbighfirli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tak tuan-tuan, kalaulah kita ini Allah takdirkan, Allah pilih kita untuk jadi anak yang saleh, mendoakan mak ayah kita setiap kali kita celik pada tidur, mata kita daripada tidur. Selain kita doa pengampunan untuk diri kita yang banyak dosa ni, insan yang paling patut kita doakan dia adalah ibu ayah kita. Dalam hadis juga Nabi sebut, kemudian dia bacalah apa doa yang dia nak. Justru dia panggil umum. Sesungguhnya doa yang paling patut kita baca adalah untuk mak ayah kita. Apa salahnya jika dipanjangkan wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuan-tuan, lepas baca doa Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, wali walidayya, sambung untuk mak ayahku yang telah pergi ataupun yang masih hidup, warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa yang terbaik ini tuan-tuan adalah doakan untuk mak ayah. Sangat beruntung ibu dan ayah memiliki anaknya yang setiap kali bangun pada tidurnya mendoakan pengampunan untuknya, dan didoakan pengampunan untuk mak ayah dia. Allahu akbar. Satu kemuliaan bagi ibu ayah. Serta harapan kita, ya Allah, mudah-mudahan aku juga akan didoakan oleh anak-anakku seperti mana aku mendoakan ibu dan ayah aku setiap kali aku bangun daripada tidur. Boleh tuan-tuan? Lagi terbaiknya kalau ada masa, tidak salah juga kalau kita teringat umat Islam yang lain, sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, wali jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Very simple tuan-tuan. Amalan ni sangat senang Nabi tinggalkan kepada umatnya. Tapi setakat kita duduk sembang, duduk survey, kadang-kadang masyarakat kita tak tahu kesian dekat dia. Ya? Dia amalan-amalan mudah begini patutnya kita cuba buat. Boleh tuan-tuan setara tu? Boleh lah insya-Allah.
Kalau suruh ulang boleh, kita start dari belah kanan sampai belah sini. Boleh. Dia baru syok tuan-tuan, baru kita boleh pindah tajuk. Okey, benda simple, insya-Allah kalau tuan-tuan boleh amal, saya tumpang seronok sungguh-sungguh kerana saya telah menyampaikan satu benda yang datang daripada Rasulullah SAW dan tuan-tuan dapat beramal dengannya, tuan-tuan dapat sampaikan kepada anak-anak. Moga-moga dengan ini menjadikan kita orang yang telah pun memulakan kita punya gerak langkah untuk mencapai golongan yang dipanggil zakirinallaha katsiran wazakirat, orang-orang lelaki yang ingat Allah dengan ingatan yang banyak dan orang-orang perempuan yang ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ya, mereka ini Allah sediakan a'addallahu lahum, Allah sediakan maghfirah, pengampunan, wa ajran kabira wa ajran azima, Allah sediakan ganjaran yang besar kepada mereka ini tuan-tuan. Allah Taala bagi kelebihan pahala yang sangat banyak kepada mereka. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu kita panggil doa dan zikir. Doa dan zikir Rasulullah SAW. Itu kita panggilkan tuan-tuan dalam perbincangan. Ada orang kata ada beginner, ada intermediate. Kalau advance tuan-tuan disebut dalam Sahih Bukhari satu malam. Hadisnya panjang-panjang, saya tak sempat baca. Saat ni kita sebut terus ya. Satu ketika Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa radahuma, tuan-tuan, dia nak tidur rumah Rasulullah SAW. Ya. Ketika itu giliran Rasulullah tidur di rumah isterinya yang bernama Sayyidatuna Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha wa ardaha. Maimunah tuan-tuan juga adalah ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Jadi dia tidur rumah mak menakan dia, ibu saudara dia. Jadi disebut dalam hadis, detail perincian hadis, sehingga kan ceritakan Nabi tidur dekat bantal tu tuan-tuan dengan isterinya dan Ibnu Abbas tidur di hujung bantal. Maksudnya rumah Rasulullah ni bantal tak banyak. Satu bantal tu kongsi 3 orang. Rumah kita cuba bilang bantal tengok. Bantal peluk, bantal tengkuk, bantal ubat, segala jenis bantal ada. Bantal lena, bantal hotel, bantal apa lagi, macam-macam jenis bantal ni kan. Banyak ada bantal kita. Jadi rumah Rasulullah ni bantal tak banyak tuan-tuan. Sahabat ini tidur rumah Rasulullah dengan tujuan dia nak tengok apa Nabi SAW buat. Baik, kita nak pergi apa benda yang Nabi buat ni. Ya. Ringkas cerita tuan-tuan, di tengah malam tuan-tuan, bila Nabi bangun daripada tidur, Ibnu Abbas memerhatikan Nabi buat. Disebut dalam riwayat dan hadis, yamsahun naum an wajhi, Nabi sapu muka daripada wajahnya. Ulama syarah hadis ni sehingga kan kalau kita buat begini sapu muka pun dengan niat ikut Nabi, kita dapat pahala sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan. Dan kemudian Nabi membaca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. Ada jemaah ingat 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran? Tuan-tuan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. Sehingga hujung ayat, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, disebut sampai 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Bermula ayat 190. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan doa termasuk tuan-tuan dalam bacaan tadi juga adalah amalan membaca ayat Quran. Ketika mana bangun daripada tidur, Rasulullah baca 10 ayat terakhir. Nanti jemaah buka Al-Quran, ayat surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200. Dia dua page, 2 pipi tuan-tuan. 2 page tu tuan-tuan baca setiap kali bangun daripada tidur. Ada orang kata, ustaz, payah juga bangun tidur ni nak cari mushaf baca Quran. Ada hamba Allah yang kita jumpa, sungguh dia tuan-tuan sebelum tidur dia letak Quran sebelah dia. Zaman sekarang tidak ada alasan lagi bagi kita kerana semua duduk dalam telefon kita dah. Betul tak? Ada tak di kalangan kita yang tak ada apps Quran dalam telefon? Tak install lagi. Kalau tak ada berat nanang kita dah tuan-tuan. Kalau segala jenis app, segala jenis game ada, tiba-tiba Quran tak ada, sayang sangat. Jadi tuan-tuan, masukkan apps Quran, bangun daripada tidur, buka dia, tak ada wuduk pun tak ada masalah, selagi mana tidak dalam keadaan berjunub. Buka sahaja, cari 2 page terakhir surah Ali Imran tu. Jadi tuan-tuan, buka, baca tu 2 muka tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan aku tergolong di kalangan orang yang ingat kepadamu dengan ingatan yang banyak, kerana aku mula mengikut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia buat begitu, kita pun nak buat macam tu juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, dah dapat berapa dah tuan-tuan agak-agak kita nak sebut? Ya, rasa-rasanya
kita dah dapat tadi bangun daripada tidur, ada bacaan alhamdulillahillazi ahyana, alhamdulillahillazi afani, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian 10 ayat akhir pada surah Ali Imran. Ini baru bacaan ketika mana bangun daripada tidur. Rentetan daripada itu, tuan-tuan, ibu yang saya kasih, tuan-tuan yang dikasihi rahmatullah Allah SWT, kita nak masuk bilik air, Nabi ajar baca doa nak masuk bilik air. Nak keluar bilik air, kita diajar baca doa nak keluar bilik air, tuan-tuan. Kemudian kita dah siap dah, alhamdulillah, moga-moga Allah pilih kita di kalangan orang istiqamah pergi surau waktu subuh. Kita nak langkah keluar, pergi ke surau, ataupun kita nak keluar pergi ke tempat kerja. Tuan-tuan, antara cara untuk kita mohon keselamatan daripada Allah, ketenangan dalam hidup kita, mencari rezeki, awal-awal pagi keluar daripada rumah, mulakan dengan menyebut nama Allah. Apa Nabi ajar? Keluar daripada rumah, ini doa Rasulullah yang sahih, tuan-tuan. Ini dalam bab doa. Keluar sahaja daripada rumah, baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagai riwayat sebut dekat tu je. Pendek je, tuan-tuan. Keluar rumah sama ada nak terus pergi tempat kerja, ataupun nak pergi ke surau, ataupun anak kita nak keluar ke sekolah. Kalau boleh ayah ibu, tuan-tuan, pimpin anak-anak tu, suruh dia baca macam mana kita baca. Sampai dia dah hafal, just peringat dia. Halo Angah, baca doa keluar rumah ya. Dia nak masuk dalam van, nak masuk dalam bas, baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang sahih diceritakan, bila mana kita baca doa-doa begini, akan berlaku dialog di antara syaitan dengan kawan dia yang dengar kita baca doa. Tuan-tuan ya, matan-matannya ada, kalau saya baca takut panjang, saya teruskan je. Bila mana kita baca, rupanya ada syaitan yang memang sentiasa follow kita. Syaitan ni sentiasa follow kita, tuan-tuan. Dia memang dah assign, kamu ni memang kena kacau hamba Allah ni. Ya, syaitan ni banyak, tuan-tuan, bukan sikit-sikit. Dia memang kacau kita, sentiasa dengan kita dia nak kacau. Tuan-tuan, masa kita keluar tu, sebab tu dia dengar bacaan kita ni, tiba-tiba datang geng dia yang lain, tuan-tuan, dia orang hantar lagi bala tentera nak kacau kita. Dia pun tanya dekat tuan-tuan, dia pun nak ganggu kita. Kawan dia, kita sebutlah Mr. Tan lah, tuan-tuan, sebab dia syaitan kan. Mr. Tan lah tu, Mr. Syai. Jadi dia tolong bagi tahu dekat member dia, minta maaf lah kalau ada nama Syai dengan Tan kat sini, tak ada kaitan, minta maaf banyak, tukar nama lain. Jadi syaitan ini bila dia dengar bacaan kita tadi, datang kawan dia yang lain. Ini ceritakan adalah hadis yang sahih, bukan kisah-kisah dongeng, tak, tuan-tuan. Bila diceritakan, dia kata, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Tuan-tuan, rupanya masa kita baca tadi, ada disebut, sebagai riwayat kata malaikat menyebut pada kita, hudita wa wuqita wa kufita wa wuqita. Malaikat kata masa kita baca tu, hudita, kamu dalam hidayah Allah, wa kufita, cukuplah kamu dengan bacaan ini, wa wuqita, dan kamu protected, kamu dijaga, terpelihara di sisi Allah dari segala bala bencana. Dan syaitan tadi datang, tuan-tuan, dia mula nak kacau kita, dia nak konsep kita, nak buat kita macam-macam. Syaitan yang tolong, yang dengar ni, jadi juru bicara kita. Dia kata, kaifa laka bi rajulin, bagaimana kamu nak kacau orang ini yang telah pun dapat jaminan, already covered by takaful. Nak kata tuan-tuan, protection kan, tuan-tuan, orang takaful. So the protection datang daripada Allah SWT. Ya, kita memang nak protection, nak protect dengan macam-macam jenis takaful. Takaful kita yang pagi-pagi keluar ni, cakap bahasa takaful sikit, tuan-tuan. Kita akan dijaga di sisi Allah bila mana syaitan ni kata orang ini telah pun disebut pada dia hudiyah, telah pun dijaga dalam hidayah Allah. Wa kufiya, dan cukuplah dia dalam jagaan tersebut. Wa wuqiyah, terpelihara dia daripada segala perkara yang tak baik, segala bencana dan mudarat. Tuan-tuan, saya detailkan sikit apa kaitan dengan yang saya sebut depression, anxiety, serabut nyok, dah kata sakit kepala dan sebagainya. Once kita dapat satu jaminan daripada Allah, daripada para malaikatnya, bila kata kita ni dalam hidayahnya, insya-Allah seorang ayah yang keluar cari rezeki, dia tahu tiba waktu solat, dia tahu tempat dia nak dirikan solat, dia dalam hidayah Allah. Dia dengar azan, dia tak buat lembut kenyang, tuan. Dia tak buat relax, dia pergi mendirikan solat. Dia tahu dah masuk waktu, sibuk macam mana pun, meeting back to back lagu mana pun, dia tahu dia kena dirikan solat. Apatah lagi kalau dia adalah head of division, head of department. Saya pernah tugas dulu di Bank Islam, tuan-tuan. Masya Allah, saya ada jumpa seorang ketua division bahagian, dia jaga bahagian trade, ya. Jadi saya kagum dengan dia, tuan-tuan. Dia ni setiap kali tiba je waktu asar, sebelum dekat-dekat masuk waktu asar ni, dia akan blast email
to all of kita punya team ni, berhenti, jom join aku pergi surau solat berjamaah. Dia jadi ketua situ, dia gerakkan. Masya Allah, saya tengok dia punya leadership memang mantap. Tuan Haji ni memang jaga, Masya Allah kan. Dia orang yang sangat jaga. Dia jumpa Ustaz, Masya Allah, dia solat cukup jaga. Solat asar dia beritahu tim dia. Ada juga kita jumpa. Tuan ni pengalaman peribadi kami juga. Yang jenis dahsyat juga, dia Muslim, dia chair meeting, dan meeting dia langgar waktu asar dah dekat maghrib. Remind by dia punya staff pun, sampai staff pun tak tahu nak buat apa. Staff kata tak apa tuan, saya nak pergi bilik air, tapi sebenarnya dia pergi solat, ya. Ada juga yang keluar pergi smoking, kan? Sebab bengang sangat meeting lama dengan dia. Kita pun tak tahu dia ni sembahyang asar ke tak, sebab dia chair meeting dan dia langgar waktu asar sampai ke maghrib. Jadi kalau jadi ketua lagi bertanggungjawab kita, tuan-tuan, dari sudut nak menjaga salat. Dan ini rentetan daripada apa? Awal bila mana dia bangun tidurnya, dia berdoa. Sebab tu dalam syarah di ulama, orang-orang yang awal paginya telah pun ditaufikkan untuk ingat Allah, insya-Allah setiap pergerakan hidup dia tadi, bila mana dia keluar mencari rezeki sebagainya, telinga dia, hati dia akan mudah tergerak untuk ingat Allah. Tiba waktu solat, dia tinggal kerja dia tahu dia kena dirikan solat. Begitu juga seorang ibu, seorang isteri yang keluar daripada rumah, bila mana disebut huditi, kamu dalam hidayah Allah. Dia tahu batas-batas apa yang perlu dia jaga. Dia tahu bagaimana dia nak keluar dengan dia kena tutup auratnya. Dia sentiasa dalam jagaan dalam hidayah Allah SWT. Hudiyah ni sangat penting. Hidayah lah satu benda yang paling mahal, tuan-tuan. Kita duduk berkawan-kawan ni, tuan-tuan, ya. Kita bekerja, kita boleh kenal kawan-kawan kita yang kerja bertahun dengan kita, kadang-kadang surau pun tak pernah jumpa. Tapi kalau lunch jauh mana dia memang sampai. Tempat paling best dia sampai, ya. Kadang meeting jauh mana pun dia sampai. Tapi surau ni dia just tengok, dia tengok saya, okey, say hi. dia pun tak turun. Mungkin dia solat dekat bilik dia, kita sangka baiklah. Cuma kita sayang. Justru saya juga nak sebut pada jemaah yang dikasihi, kita ni kena jadi ejen dakwah, tuan-tuan. Tengok kawan-kawan kita, ajak dah dia dengan cara hikmah lah, lawak-lawak lagu mana ke, ajak dia supaya dia juga jadi orang yang datang ke sini dan bagi doa ni sikit-sikit. Ya Allah, mudah-mudahan kawan aku ini jadi asbab, aku ni jadi sebab wasilah dia mari ke surau. Dengan doa aku ajar pada dia ni, mudah-mudahan dia juga dalam hidayah Allah SWT. Nanti dia pun rajin mari surau. Ini pun benda-benda pengalaman yang kita lalui. Orang yang kadang-kadang tak pernah mari surau, bila kena dia punya tuan-tuan, dia panggil titik yang betul, nuktah, ya. Yang memang touch point yang tepat. Bila kita bercakap dekat dia, kena caranya, kadang-kadang dia tersentak, dia mula terfikir, aku ni duk cari makan, duk penat kan, tak ada apa ketenangan dalam hidup. Dia kata, bro, apa kata kalau kau jaga solat awal waktu? Try, tengok jadi ke mana kan. Aku baca doa-doa ni. Dan dia pun sebut, alhamdulillah sejak aku mula dekat dengan rumah Allah, aku jaga solat, dia mari ketenangan, rumah tangga dia okey, anak dia okey. Benda ni benda orang kata amrun musyahad, benda yang confirm memang insya-Allah kalau dia buat, sebab Allah akan bagi jagaan dia dan lindungan dia, tuan-tuan yang dikasihi. Baik tuan-tuan dan rahmatullah, waktu kita makin ke hujung. Jadi saya sebut tadi, hudiyah dalam hidayah Allah, wa kufiya disebut wa wuqiya. Kufi ni maksudnya disebut kafa, cukup dengan perlindungan Allah tadi, cukup, insya-Allah Allah akan pelihara kita dan kita insya-Allah moga-moga dijauhkan daripada kita terkena bala bencana. Mungkin dengan asbab kita baca doa ni, orang yang naik motor, naik kereta, nak train, barangkali tuan-tuan masa kita memandu, kita kadang-kadang mengantuk, kita naik motor kadang-kadang kita terlelap, tuan-tuan, barangkali kita boleh tersentak, terjaga, tuan-tuan, dengan sebab Allah kesiankan kita, Allah kasihkan kita, silap bulan kita aksiden, teruk dan sebagainya, tapi disebabkan jagaan Allah. Siapa boleh bagi tahu dekat kita, siapa yang boleh jaga keselamatan kita sepanjang perjalanan? Once kita sampai dekat office kita, sampai tempat kerja kita, kita kena teringat, sepanjang aku berjalan tadi, yang selamatkan aku siapa? Allah SWT. Bukan sebab kata aku bagus, semua tu asbab, tapi yang jaga kita adalah Rabbul Asbab, Tuhan kepada sebab tadi, Allah SWT. Jadi orang yang baca doa, dia akan selalu hubungkan diri dia untuk ingat Allah SWT. Baik tuan-tuan, dah panjang sikit. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi, kebetulan bila sebut keluar rumah, nak masuk dalam rumah, ini doa Nabi, doa dan zikir Rasulullah SAW. Sebenarnya nak cerita panjang lagi, berjalan ke surau ada bacaannya, nak masuk ke surau, nak masuk ke masjid ada bacaannya, tuan-tuan nak keluar. Cuma sebab masa kita singkat, sebab saya yakin kita semua, tuan-tuan, perempuan, para suami, para isteri, para ayah, para ibu, hari-hari kita ni akan keluar rumah dan masuk rumah kan. Ada tak yang keluar tak masuk-masuk dah? Tak ada kan? Jadi kita confirm masuk balik ni. Habis kalau nak masuk balik, tuan-tuan nak baca apa? Lau insing mata gaji. Cuba baca tengok. Nak baca apa tuan-tuan?
Okey, masya-Allah. Ustaz ni tak apa, dia memang tok guru dah. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan pakat talaqi lutut dengan dia, ambil ijazah dengan dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, percayalah kadang-kadang kita mengaji doa ustaz-ustaz ni pun, saya sendiri ada ketikanya Allah tak bagi rezeki, masuk rumah je terus, orang Kedah kata celapak masuk kan, terus masuk. Dalam pada kita masuk macam yang tadi tuan-tuan, masa kita keluar syaitan berkerumun ikut kita, masa kita balik lebih-lebih lagi waktu senja tu. Dalam hadis memang sebut Nabi marah ni, sebab tu Nabi suruh masuk, tutup pintu, tutup tingkap, tutup bekas-bekas. Dalam hadis yang sahih, yang orang tua-tua kita duk ajar kat kampung kecil-kecil tu, once kita nak masuk rumah, syaitan yang follow ni, kalau bapak tak baca apa, mak tak baca apa, masuk, dia pakat masuk dah. Sebab tu masuk jin syaitan tu, yang kalau ada baby ke ada berantakan suami isteri jadi masalah sebagainya, kerana kita tidak masuk dengan nama Allah. So kita tutup tuan-tuan, maaf 145 lah. Yang ni yang paling akhir, kita baca doanya pendek saja tuan-tuan. Kalau tadi keluar dengan bismillah, masuk pun dengan bismillah. Tadi bismillah tawakkaltu, kali ini bismillahi walajna. Ya Allah, dengan namamu ya Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan namamu juga ya Allah kami keluar. Tuan-tuan, seperti mana kita keluar kita bertawakal. Jangan ingat masuk dalam rumah tak perlu bertawakal. Nabi ajar masuk dalam rumah pun kena bertawakal. Wa ala rabbina, dan ke atas Tuhan kami tawakkalna. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Tuan-tuan baca baris dengan betul, sebab saya ada terpandang dalam satu doa dalam buku tadika, satu tadika tertentu, saya lihat barisnya dibaca dalam keadaan tidak tepat. So kena perbetul. Sebab tu kita bukan just beli buku doa baca beramal, tak. Buku doa perlu dibeli, dibaca bersama dengan guru dalam majlis ilmu kalau boleh. Okay, tuan-tuan, saya tutup. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Sikit tuan-tuan, kenapa kita masuk rumah pun kita bertawakal? Kerana kita tahu bahawa aku dalam rumah pun tak semestinya selamat. Boleh jadi tuan-tuan, na'udzubillah, ada satu rumah tu pecah tangki air rumah dia, habis kipas jatuh, yang ni yang besar-besar, yang kowe dia meletup, macam-macam berlaku. Tuan-tuan, yang boleh jaga selamat ni siapa? Marilah pakai lagu mana pun, jaga kita punya keselamatan, teknologi bagaimanapun, sesungguhnya pemilik kita yang jaga kita semua adalah Huwallah, Allah. Ini nak tanamkan cerucuk akidah iman kita. Kalau ada yang ni, insya-Allah tuan-tuan, bincanglah isu apa pun, isu-isu negara ni, kalau kita nak petik satu-satu banyak tuan-tuan, insya-Allah dia pasak dekat situ, kita tak akan mudah goyah bila mana orang nak ganggu gugat akidah kita, dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, mulakan hidup kita dengan zikir dan doa Rasulullah. Moga-moga Allah masukkan kami di kalangan orang yang Allah seru dan surah Ahzab ayat 41 tadi. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Ibnu Abbas ataupun kata Ibnu Salah juga, orang yang ingat Allah banyak-banyak ini ialah orang yang ingat Allah setiap kali lepas solat, dia sentiasa konsisten zikir lepas solat, dia baca zikir pagi dan petang, dia keluar rumah dan masuk rumah, dan sebelum dia tidur, setiap apa yang datang kepadanya, berlaku apapun perkara, dia akan sebut doa-doa dan zikir-zikir dia ajar oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sangat panjang tuan-tuan, kalau rezeki mungkin boleh disambung lagi, ataupun tuan-tuan boleh dengar daripada para asatizah yang lain. InsyaAllah dengan itu tuan-tuan, akhir sekali, kalau tuan-tuan doa-doa tadi tuan-tuan boleh sahaja download secara percuma. Buku Pesuai Muslim tadi diterjemahkan, kami dulu masa belajar bersama dengan Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizullah di Madinah dulu, dan kami bersama dengan beliau menterjemahnya. Adalah nama saya sikit kat situ. Alhamdulillah, dengan penulis sendiri Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani, dia menghadiahkan kami beberapa jilid buku reference asal kepada syarah hadis, dan itulah yang kami sebut dan kami kempen kepada masyarakat untuk dekat dengan jalan Nabi SAW. Maka beramallah dengan jalan Rasulullah. InsyaAllah bila mana kita dekat dengan Allah, kita dalam lindungan Allah, dalam jagaan Allah, Allah pelihara kita, isteri kita, anak-anak kita, zuriat kita, dijauhkan daripada segala musibah, tekanan, masalah kehidupan yang memang pun akan berlaku. Tuan-tuan, tiada siapa yang boleh menyelamatkan kita melainkan Dia sahaja, kerana Dialah yang kontrol seluruh alam ini, Dialah penguasa pada alam ini, menjaga seluruh detik gerak langkah hati kita ni tuan-tuan, Dialah yang jaga. Maka sewajarnya kepadanya tempat kita kembali tuan-tuan. Sekarang tu dulu, mohon maaf atas salah silap, terlebih terlajak sikit. Moga-moga ada manfaatnya kepada tuan-tuan. Kita akhir majlis kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Insya-Allah jumpa lagi jika ada rezeki.